Selamat sejahtera. Tajuk PTPR kita pada hari ini adalah polimer di bawah bab 9 kimia industri. Okey pelajar, berikut adalah beberapa barangan yang diperbuat daripada polimer. Seterusnya kita lihat apakah polimer. Polimer ialah molekul besar berbentuk rantai. Okey, yang terdiri daripada gabungan unit molekul kecil. Unit-unit molekul kecil yang membentuk polimer ini dikenali sebagai monomer. Okey. Polimer dapat dikelaskan kepada polimer semula jadi dan polimer sintetik. Okey, ini gambar yang cikgu ambil daripada Google. Okey, ini struktur dia, ilustrasi struktur dia. Kalau kita lihat benda ni berulang-ulang, susunan ni. Ni cikgu ambil contoh yang kedua agar awak lebih faham. Okey, setiap satu ni dipanggil sebagai monomer. Bila dia bergabung secara kimia, dia menjadi polimer. Okey, seterusnya pelajar, kita lihat polimer semula jadi dan namanya pun semula jadi. Polimer yang wujud secara semula jadi. Kita lihat 3 jenis polimer semula jadi. Pertama sekali kanji, monomer glukosa, kegunaan memberi tenaga. Kita tahu kanji itu ada kandungan gula, glukosa. Okey, kemudian polimer semula jadi protein, monomernya adalah asid amino, kegunaan membina sel dan tisu badan. Ketiga, getah asli. Monomernya adalah isoprena, kegunaan membuat produk berasaskan getah. Ini hanya contoh pelajar. Kalau kita lihat, kalau zaman dulu macam kapas, okay, banyak polimer semula jadi. Cuma cikgu ambil contoh daripada buku teks awak lah. Okey, kita lihat polimer sintetik pula dan namanya sintetik, ia adalah polimer buatan manusia menggunakan bahan kimia. Okey, kita ada 4 contoh di sini. Pertama, polietena, monomer etena membuat botol plastik, beg plastik, baldi. Kita tahu beg plastik kan kadang-kadang kita sebut sebagai beg polietena. Okay, then polimer sintetik kita ada polystyrena, monomer styrena. Okay, membuat bekas pembungkusan peralatan elektrik. Okay, contoh kegunaannya. Kemudian kita ada perspex, banyak kegunaan dia pelajar. Monomernya adalah metil metakrilat, membuat cermin pesawat, tingkap kenderaan. Ini beberapa kegunaan dia. Akhir sekali, getah sintetik iaitu neoprena. Okey, kegunaan dia adalah membuat sarung tangan, tayar kereta, tapak, kasut. Ada banyak contoh lain Cuma dalam buku dia bagi 4 contoh ini. Okey pelajar, kita lihat proses pempolimeran dan penyah polimeran. Okey, proses di mana polimer dihasilkan. Melalui percantuman monomer-monomer dia, melalui tindak balas kimia, pembentukan ikatan kimia itu dipanggil sebagai proses pempolimeran. Okey, proses pempolimeran ialah proses pencantuman monomer melalui pembentukan ikatan kimia untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar berbentuk rantai. Okey, seterusnya penyah polimeran pula. Reverse dia. Penyah polimeran pula merujuk kepada proses di mana molekul polimer rantai panjang tadi dipisahkan kepada monomer-monomernya melalui tindak balas kimia. Okey, kita lihat ilustrasi dia. Okey pelajar, jadi daripada monomer menjadi polimer, pempolimeran, daripada polimer menjadi monomer dipanggil penyah polimeran. Okey, seterusnya. Pempolimeran yang melibatkan monomer jenis yang sama. Monomer ni akan berulang. Okey, macam ilustrasi yang cikgu tunjukkan tadi dengan pemecahan ikatan
ganda 2 menjadi ikatan tunggal. Okey, ganda 2 menjadi ikatan tunggal dikenali sebagai pempolimeran penambahan. Okey pelajar, polietena ialah salah satu contoh polimer yang dihasilkan melalui proses pempolimeran penambahan daripada monomernya iaitu etena. Okey pelajar, ini adalah monomer. Okey, ini adalah proses pempolimeran. Contoh di sini, kalau ada 1000, kita akan ada 1000 kali ulangan. Okey, untuk membentuk polimer, rantai panjang bagi monomer etena. Dia akan berulang lah. Kalau ada 5000, 5000 kalilah benda ni berulang. Jadi macam mana dia berulang? Kita tahu, kita dah baca di atas, iaitu ikatan ganda 2 ini. Ikatan ni bermaksud ada perkongsian elektron. Satu pasang elektron dikongsi pada satu garisan ini. Jadi kita ada 2 pasang elektron di sini. Jadi satu pasang ni dia akan kembali kepada sini. Ini awak tak perlu tahu. Cuma untuk level awak tahu ikatan ganda 2 telah menjadi ikatan tunggal, kemudian kita sambungkan. Okey, dia akan berulang. Okey, ini satu monomer, so ulanglah sampai berapa kali N dia. Okey, dia akan berulang. Seterusnya. Okey, dia akan keep repeating. Dia akan sentiasa berulang. Kalau kat sini ada 5000 kalilah dia berulang. Daripada monomer menjadi polimer, rantai panjang. Okey. Okey pelajar. Kita lihat seterusnya tentang getah asli. Kita tahu polimer semula jadi tadi, getah asli. Okey, susu getah asli atau disebut latex didapati apabila batang pokok getah ditore. Okey, bila menoreh getah, pokok getah tu kita akan dapat cecair berwarna putih kan? Dikenali sebagai latex. Susu getah asli diproses menjadi getah asli. Susu dia akan jadi getah asli lah. Polimer semula jadi ini banyak menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Antara ciri-ciri getah asli: kenyal, lembut, tidak tahan haba, penebat elektrik yang baik serta tidak telap udara. Ini ciri-ciri dia pelajar. Okey, seterusnya kita akan lihat tindakan asid dan alkali terhadap latex. Okey pelajar, di dalam latex terdapat molekul-molekul getah berbentuk rantai yang diselaputi oleh satu lapisan membran protein. Terdapat cas-cas negatif yang mengelilingi permukaan luar membran tersebut. Hal ini menyebabkan molekul getah asli menolak antara satu sama lain. Okey pelajar, maksudnya di sini adalah molekul-molekul getah asli ini diselaputi oleh satu lapisan membran protein. Katakan ini adalah molekul getah asli, sekeliling dia kita akan ada satu membran di mana dikelilingi oleh cas-cas negatif. Jadi antara satu molekul dengan satu lagi molekul, kita tahu cas yang sama akan menolak. Itu yang buatkan dia dalam keadaan cecair. Jadi kita akan lihat bagaimanakah latex dapat ditukarkan kepada bentuk pepejal. Okey. Apabila asid ditambah ke dalam latex, okey, ion-ion hidrogen yang bercas positif, asid akan membawa cas positif. Okey, dia akan neutralkan cas negatif pada permukaan membran. Tadi kan cikgu cakap kalau cikgu lukis di sini, pada getah asli tadi akan ada cas negatif dan asid ini akan membawa cas positif. Positif bila dia pergi, dia akan neutralkan yang negatif ni. Okey. Bila hilang negatif ni, senanglah dia menggumpal. Okey, tanpa cas-cas negatif tersebut, molekul getah
akan berlanggar antara satu sama lain. Sebelum tu pun dia berlanggar. Cuma masa dia berlanggar tadi dia menolak kerana ada negatif dengan negatif. Sekarang bila dah masuk asid yang membawa charge positif, dia pergi neutralkan dia. So hal ini akan menyebabkan membran protein pecah dan rantai polimer getah akan keluar dan saling berbelit. Lalu membentuk gumpalan pepejal. Okey, rujuk ilustrasi ini. Macam cikgu cakap tadilah. Okey, getah asli ni dia ada negatif. Bila tambah asid datangnya positif, dia akan neutralkan dia. Charge negatif ni akan hilang. So bila charge ni hilang, macam tadi awalnya dia menolak negatif dengan negatif. Bila charge negatif tu hilang, rantai polimer getah ini akan bergumpal. Okey pula. Jika latex dibiarkan tanpa ditambah asid, apa yang berlaku? Lama kelamaan latex itu akan menggumpal juga. Kenapa? Dalam udara kita ada mikroorganisma. Salah satunya apa? Bakteria. So bakteria dalam udara kita ni dia akan menghasilkan asid. Bila kita biarkan dalam keadaan biasa, terdedah. Okey, dia akan meneutralkan membran protein, molekul getah, jadi dia akan membeku. Tapi ambil masa yang lebih lama lah berbanding dengan tambah asid tadi. Okey, jadi bagaimanakah latex dikekalkan dalam bentuk cecair? Sekarang kita nak kekalkan dalam bentuk cecair. Lihat seterusnya. Okey. Apabila alkali pula, lawan bagi asid pelajar, kita tahu asid dia punya pH kurang daripada 7, alkali lebih daripada 7. So lawan asid ni adalah alkali. Bila alkali pula ditambah ke dalam latex. Okey. Ion-ion hidroksida. Hidroksida ni adalah ion yang bercas negatif. Okey. Bila ada asid dalam tu dia akan neutralkan. Okey, tanpa asid charge negatif kekal pada membran protein. Jadi molekul getah tetap menolak antara satu sama lain dan tidak berlanggar. Kita tahu tadi membran tu dah negatif, pelajar. Masuk lagi charge negatif, lagi banyak charge negatif, lagi cairlah keadaan dia, lagi menolaklah molekul-molekul itu tidak menggumpal. Maka molekul getah akan kekal dalam keadaan cecair. Okey, rujuk Rajas 9.8. Tadi dah ada asid, dah ada tindakan daripada bakteria dalam udara. Kita kan ada charge positif daripada sama ada dicampurkan dengan asid atau akibat tindakan bakteria. So bila alkali ditambahkan, alkali ini akan pergi hilangkan positif ini dengan neutralkan dia, tetapi charge negatif yang berlebihan ni dia akan mengelilingi membran getah asli tadi dan membuatkan dia menolak antara satu molekul dengan molekul yang lain, menyebabkannya kekal cecair. Okey pelajar. Kita lihat seterusnya. Okey, pemvulkanan getah. Sifat semula jadi getah asli yang lembut dan tidak tahan haba adalah tidak sesuai untuk membuat bahan seperti tayar kenderaan. Tak sesuai kan nak buat tapak kasut, nak buat tayar kenderaan sebab getah asli ni dia lembut, tidak tahan haba. Oleh sebab suhu di Malaysia sentiasa panas, sekiranya tayar diperbuat daripada getah asli, tayar itu akan menjadi lembik dan mencair apabila terkena permukaan jalan raya yang panas. Sifat lembut dan tidak tahan haba ni menghalang getah asli untuk digunakan dalam pembuatan pelbagai produk. Bukan sahaja tayar, tapak kasut dan sebagainya. Okey, bagaimana untuk jadikan dia lebih kuat? Melalui proses yang dipanggil sebagai pemvulkanan. Okey, apa yang dibuat oleh proses pemvulkanan ni? Dia boleh membaiki sifat getah dan menjadikannya lebih kuat.
Okey pelajar, pemvulkanan ialah proses pemanasan getah bersama sulfur. This is the keyword. Jadi dalam proses pemvulkanan ni kita akan campurkan getah asli tadi dengan sulfur. Melalui proses pemvulkanan, atom-atom sulfur ditambah ke dalam molekul-molekul polimer getah asli berbentuk rantai. Getah yang diperolehi melalui proses pemvulkanan ni dipanggil sebagai getah tervulkan. Jadi pelajar kena tahulah nama-nama terms dia. Proses pemvulkanan, macam mana nak jadikan dia lebih kuat dengan tambah sulfur. Proses pemvulkanan tambah sulfur pada getah asli dan ia menjadi getah tervulkan. Daripada getah asli tadi menjadi getah tervulkan. Okey, ini contoh Raja 9.1, rujuk ilustrasi ini. Kalau kita lihat pada awalnya polimer getah asli ni tak kuat. Tak ada unsur yang memegang dia, mudah menggelongsor, mudah ditarik. Tidak kenyal. So kita tambah dengan sulfur. So daripada getah asli menjadi getah tervulkan. So, apa yang sulfur ini buat? Dia akan mewujudkan rangkai silang sulfur. Dia pegang rantai-rantai polimer getah asli tadi. Okey pelajar, lihat seterusnya. Struktur molekul bagi getah tervulkan dilihat mempunyai ikatan antara setiap rantai polimer getah. Manakala bagi getah asli tidak. Okey. Dia ada pegang dia ada ikatan dia. Hal ini disebabkan oleh atom sulfur yang ditambah menghasilkan rangkai silang pelajar. Ada pelajar dia suka sebut rantai silang. It's rangkai silang antara rantai polimer getah. Oleh sebab itu, apabila daya dikenakan, rantai polimer getah tervulkan sukar menggelongsor apabila haba dikenakan. Jadi getah tervulkan ni sukar diputuskan. Jadi pelajar, getah tervulkan adalah lebih keras, mempunyai ketahanan terhadap haba yang tinggi. Dia berlawanan dengan getah asli tadi. Okey. Kita lihat ciri-ciri getah tervulkan. Okey, pertama sekali, getah tervulkan keras dan lebih kenyal. Kemudian pelajar, getah tervulkan juga adalah penebat elektrik yang baik. Tidak mudah teroksida di udara. Tidak bertindak balas dengan asid dan alkali. Tidak telap terhadap cecair dan udara. Tahan terhadap haba. Okey. Gambar foto 9.16 menunjukkan beberapa barangan yang dihasilkan daripada getah tervulkan. Okey, kita lihat getah tervulkan ni dia kuat, dia tahan haba, sebab tu boleh guna untuk tapak kasut, tayar kereta, untuk buat sarung tangan. Okey. Teknologi terkini berasaskan getah. Ini awak boleh rujuk di muka surat 198. Okey, kita lihat pertama, asfal terubah suai getah bekuan CMA sebagai konkrit asfalt untuk menurap jalan raya supaya tahan lebih lama, tahan haba, mengurangkan bunyi bising dan keretakan jalan raya. Okey, kita masa orang buat jalan tu kita boleh bau satu bau yang kuat. Pelbagai bahan kimia dicampurkan. Bahan kimia berasaskan getah, nak bagi jalan raya tu tahan haba. Tak nak bagi jalan raya itu retak. Ini awak boleh Google lah untuk mendapat maklumat yang lebih lanjut. Lepas tu getah color merupakan cat lukisan yang dihasilkan daripada latex untuk kegunaan seni visual. Ni orang seni guna. Okey, pad landasan yang diperbuat daripada getah diletakkan antara landasan dengan enjin kereta api untuk mengurangkan getaran dan bunyi. Okey, belajar. Jom buat latihan. So kita akan lihat latihan bagi tajuk ini.
Okey pelajar, lihat soalan 1. Namakan dua polimer semula jadi dan sintetik serta monomer. Maksudnya semula jadi kena bagi 2, sintetik kena bagi 2 dengan monomernya. Okey, pertama sekali pelajar semula jadi. Tadi kita ada lihat beberapa contoh contohnya apa? Getah asli. Lepas tu apa? Getah asli. Kita ada kanji, protein. Okey, cikgu ambil dua contoh getah asli dan kanji. Apa nama monomer dia pelajar untuk polimer semula jadi? Getah asli tadi cikgu sebut apa? Isoprena. Manakala bagi kanji adalah glukosa. Okey, ada satu lagi protein kalau awak nak tambah boleh rujuk nota di atas Okey, kemudian kita ada polimer sintetik pelajar. Sintetik kita ambil apa yang biasa? Polyethena. Okey, polyethena monomer dia adalah ethena. Satu lagi adalah polystyrena. Tadi ada 4 kan? Kita tengok. Kita pilih 2 lah. Pilih 2 yang sesuai. Okey, monomer dia adalah styrena. Boleh rujuk nota Okey, terjawablah soalan 1. Kedua, bandingkan sifat getah asli dan getah terwulkan. Okey, kita bandingkan dari segi apa? Okey, boleh kita bandingkan dari segi pengoksidaan, kekerasan atau ketahanan terhadap haba. Kalau kita tengok pengoksidaan, getah asli ni pelajar mudah teroksida, manakala getah terwulkan tidak mudah teroksida. Kalau bandingkan dari segi kekerasan pula, getah asli lembut, manakala getah terwulkan lebih keras. Kalau biasa bandingkan terhadap ketahanan haba, kita tahu getah asli tidak tahan terhadap haba, manakala getah terwulkan tahan terhadap haba. Okey. Tengok soalan nombor 3. Huraikan cara menghasilkan getah terwulkan daripada getah asli. Kita tahu kita perlu tambah satu bahan kimia. Apa nama bahan kimia tu? Sulfur. Kalau ikuti nota teacher tadi, kita tahu sulfur kan? Okey, macam mana nak huraikan? Dia suruh huraikan. Okey, kita huraikan Pertama sekali pelajar kena tulis apa kita buat tadi? Pemanasan getah asli dengan sulfur memanaskan getah asli dengan sulfur yang pertama. Getah asli dipanaskan pada suhu antara 100 darjah Celsius hingga 150 darjah Celsius pada tekanan tinggi. Okey, suhu dan tekanan tinggi Lepas tu pelajar kita sambung 3% hingga 5% sulfur dimasukkan ke dalam getah yang dipanaskan. Selepas kita memanaskan getah asli tadi pada suhu 100 darjah Celsius hingga 150 darjah Celsius. Okey, 100 darjah Celsius hingga 150 darjah Celsius pada tekanan tinggi. Kita akan campurkan apa? 3% hingga 5%. Okey, melalui proses yang cikgu sebutkan tadi, getah terwulkan akan terhasil daripada getah asli. Okey pelajar, kita telah selesai membincangkan praktis formatif 9.3. Itu sahaja untuk PDPR pada hari ini. Sekian, terima kasih.